Anak waktu umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia duk buat perangai contohnya. Kita pun bagi muka lebih. Kita tak tegur. Tak boleh tinggi suara dengan ayah ni, salah ni. Kita tak tegur. Kita biar je macam tu. Mak pun biar, ayah pun biar. Daripada umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sehari naik 13 tahun, 15 tahun. Anak ni dia tak puas hati sikit, dia tinggi suara dengan mak dia. Dia tinggi suara dengan ayah dia. Yang mak ayah pun buat tak erti lagu tu je. Makan hati kat dalam. Silap dia di mana? Silap dia kerana kita tidak menekankan didikan kepada anak sebagaimana yang Allah perintahkan. Yang kedua, manusia kalau tak reti nak hormat pada ibu bapa. Manusia kalau tak reti nak, orang kata apanya bercakap dengan baik, bercakap dengan sopan pada ibu bapa. Kalau dalam bahasa orang kampung kita kata anak tu tak berapa nak jadi guna lah. Tak berapa nak jadi guna pasal apa? Mungkin bahasa tu agak kasar tuan-tuan puan-puan. Tapi menderhaka pada ibu bapa adalah salah satu daripada dosa besar. Dan dalam kita kata banyak hubungan kita dengan manusia, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa ni adalah dua susuk tubuh yang orang kata dengan sebab mereka lah kita lahir ke dunia ni. Ada ibu dan ada bapa. Busuk-busuk macam mana pun ibu ataupun bapa kita, Seandainya ibu atau bapa mungkinlah dia ada yang mendera anak, dia ada yang mengabaikan anak dan seumpamanya. Busuk-busuk ibu bapa itu pun dia tetap ibu bapa kita yang Allah perintahkan untuk berbakti pada ibu bapa. Hatta kalau mak ayah tu orang yang bukan agama Islam pun kena hormat, kena jaga tutur kata, kena cakap elok-elok. Tak boleh duk buat sembang, tak ketahuan, tinggi suara, jerkah-jerkah. Allah tak bagi macam tu. Jadi kalau anak itu, tuan-tuan dan puan-puan, hilang orang kata adab kepada ibu bapa, hilang hormat pada ibu bapa, tak reti nak orang kata nak berbuat kebajikan kepada ibu bapa, tu yang saya sebut tadi tu tak ada makna, tak ada guna apa yang anak yang sebegitu. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dia menjadi orang yang dari satu segi bahasa mudahnya tidak mengenang budi, tidak mengenang jasa pada ibu bapa yang telah membesarkan dia daripada dia kecil. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca perintah Allah ini, sebagaimana saya sebut tadi, nilai murni, iaitulah kita kata mengesakan Allah, berbakti pada ibu bapa, semakin lama dia semakin terhakis dalam diri manusia. Kalau kita fokuskan kepada hubungan ibu bapa dan anak, dalam Al-Quran tadi Allah kata, kalau macam ibu bapa dah lanjut usia, jangan duk kata dekat mak pak, bila ibu bapa lanjut usia, tak larat, nak berjalan pun mungkin pakai tungkat, makan pun kita duk nak kena urus semua. Bila ibu bapa ni dah berusia lanjut, tak larat, Allah peringatkan kita, jangan duk herdik, jangan duk cakap kasar, jangan kita kata duk walaupun kata dekat ibu bapa. Tu apa yang Allah sebut. Tapi saya nak tunjukkan situasi yang semakin parah hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ibu bapa tak lanjut usia lagi pun, ibu bapa duk kuat lagi pun. Zaman hari ini anak-anak selambar je jerkah dekat ibu bapa dia. Anak-anak selambar je tinggi suara dekat mak ayah dia. Marah dekat mak ayah dia. Apa mak buat lagu ni? Apa ayah buat lagu ni? Ibu bapa tak tua lagi. Kita kata tak lemah lagi badan tu. Kuat lagi sebenarnya. Tapi anak tu lantang mulut dia lebih daripada ibu bapa dia. Yang ni keadaan yang berlaku pada hari ini tuan-tuan puan-puan. Bukan semua jadi macam tu lah. Bukan semua jadi macam tu. Tetapi perkara itu telah berlaku. Dan inilah yang kalau kita perhati tengok daripada hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan tentang tanda-tanda
dekatnya kiamat. Dalam sepotong hadis, mafhum daripada hadis ni Nabi kata, bila ibu melahirkan tuannya, bila ibu melahirkan tuannya, lebih kuranglah mafhum daripada kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila ibu melahirkan tuannya ini, ulama memberikan dua tafsiran. Sekadar yang saya duk baca tu, yang saya jumpa, ulama bagi dua tafsiran. Satu, apanya, ibu yang melahirkan anak-anak tuan. Ibu tu dia hamba, dia melahirkan anak tuan dia. Jadi yang tu satu tafsiran. Yang satu lagi, yang kata ibu melahirkan anak tuannya ni, mengisyaratkan kepada anak-anak yang derhaka pada ibu bapa. Anak jadi bos, mak tu jadi kuli. Mak tu kena duk suruh buat hak nu, buat hak ni. Kalau mak tak buat, marah dekat mak. Kalau mak tak buat, tengking dekat mak. Anak tu jadi tuan, mak tu jadi kuli. Tuan-tuan puan, nak mengisyaratkan kepada anak itu tidak lagi hormat pada ibu bapa, menderhaka pada ibu bapa. Jadi tuan-tuan puan, perkara-perkara itu kalau kita perhatikan pada hari ini berlaku. Sikit sebanyak berlaku. Dan lompong dia tu di mana? Lompong dia itu bila kita sebagai ibu bapa dari kecil kita kurang menekankan didikan kepada anak sebagaimana yang Allah perintahkan. Anak waktu umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dia duk buat perangai contohnya. Kita pun bagi muka lebih. Kita tak tegur. Tak boleh tinggi suara dengan ayah ni, salah ni. Kita tak tegur. Kita biar je macam tu. Mak pun biar, ayah pun biar. Daripada umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sehari naik 13 tahun, 15 tahun. Anak ni dia tak puas hati sikit, dia tinggi suara dengan mak dia. Dia tinggi suara dengan ayah dia. Yang mak ayah pun buat tak erti lagu tu je. Makan hati kat dalam. Silap dia di mana? Silap dia kerana kita tidak menekankan didikan kepada anak sebagaimana yang Allah perintahkan. Sayang pada anak, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu salurkan betul dengan cara yang Islam ajak. Sayang pada anak bukan dengan cara kita bagi muka, dia buat salah pun biang pi, dia buat lagu mana pun biang pi lah. Tak mau nak gaduh, tak mau nak hingat-hingat. Sayang pada anak adalah kita jaga dia, kita didik, kita bimbing supaya dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar tu derhaka pada ibu bapa. Cara kita sayang anak, kita nasihat dia, kita asuh dia supaya dia menjadi seorang yang takut kepada Allah, ada adab dia. Tuan-tuan puan, itu yang kita kata sayang pada anak. Sebab pimai-pimai nanti bila kita mati, anak kita mati, Allah akan soal setiap kita tu. Anak bagaimana sikap dia? Kita bagaimana sikap kita kepada ibu bapa kita sendiri dan seumpamanya. Semua akan disoal, tuan-tuan puan. Dan apa yang kita buat itulah yang nak jadi titik penentu dia. Jadi di sini dalam kita tadabbur ayat ni, Allah perintahkan untuk kita mengesahkan Allah, mengagungkan Allah. Allah perintahkan untuk kita berbakti kepada ibu bapa. Kita berbakti pada ibu bapa. Dalam masa yang sama, bila kita menjadi ibu bapa, kita juga kena didik anak kita berbakti pada ibu bapa. Jangan malah, jangan segan. Kalau mak suruh buat lagu nu, kalau mak minta tolong hak ni, kalau mak minta tolong pergi kedai, jangan malah, jangan segan. Sebab hak tu kewajipan anak kepada ibu bapa. Ini yang perkara, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sedikit masa ni suka saya kongsikan kepada tuan-tuan perempuan sebagaimana yang diberi tajuk kepada saya tu. Saya tidaklah lebih baik daripada tuan-tuan perempuan. Kita semua ni sama saja. Mati esok Allah tanya soalan yang sama juga kepada kita. Cuma saya ambil peluang ni untuk refleks diri saya. Tuan-tuan perempuan ambil peluang ni untuk refleks, cermin diri tuan-tuan perempuan. Bila kita tadabbur, kita dalam slot tadabbur ni, kalau kita tengok dalam surah Muhammad ayat 24, Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran tu, merenung, memikirkan makna kebenaran Al-Quran tu,
ataupun hati mereka telah terkunci. Kita semua tuan-tuan perempuan, bila dibacakan ayat Quran pada kita, ada dua possibility, ada dua kemungkinan yang mana kita duduk dalam mana-mana grup. Satu, kita duduk dalam kumpulan yang tadabbur ayat-ayat Allah. Bila dibacakan ayat Allah, kita dengar, kita perhati, kita renung diri kita, aku duduk di kumpulan yang mana. Ataupun bila dibacakan ayat Quran, kita tak rasa apa pun, relax macam tu saja, main macam tu, balik pun macam tu, kita tak rasa apa pun. Hati telah tertutup, tak dapat dia nak rasa sensor peringatan yang Allah bagi itu. Sedangkan dalam surah Al-Qamar ayat 17 Allah sebut, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai satu peringatan, untuk nak ambil peringatan. Ada orang yang nak ambil peringatan. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rumusan dia, mengesahkan Allah, berbakti kepada kedua ibu bapa adalah dua perintah yang besar yang Allah perintahkan pada kita, yang tak sepatutnya kita pandang remeh. Kita juga sebagai anak, kita kena berbakti pada ibu bapa kita. Anak-anak kita tu, kita kena didik mereka untuk berbakti pada ibu bapa, berbakti pada kita tu. Sebab yang tu lah orang kata apa, saham besar untuk kita nak masuk syurga, birrul walidain, di samping kita menjaga tauhid kita kepada Allah.